Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yaktabu adada abidina wa dahar dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidina wa dahar dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kataba wa yaktubu abadal abidina wa dahar dahirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita berpeluang mengikuti kitab Kifayatul Muhtadin ke surat 158. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kesempatan keesokan harinya boleh kita melaksanakan segala ibadat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulakan sambungan kitab Kifayatul Muhtadin ke surat 158, terlebih dahulu kita baca satu ataupun dua hadis berkaitan dengan solat sunat tarawih. Al-Imam Al-Amrani dalam kitab Al-Bayan fi Syarah Muhazzab jilid yang kedua ada menyebut qala Abu Ali anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim 20 rak'atan fi lailatil ula falamma kana fi lailatis thaniyah kharaja fajtama'a an-nasu ilaihi wa kazaru falamma kana fi lailatis thalithah ijtama'a an-nasu falam yakhruj ilaihim falamma kana min al-ghadi qala qad araftu ijtima'akum walakin lam yamna'ni min al-khuruji illa makhafata ay yafruḍa 'alaykum fi ramadana fata'jazu 'anha. Baik, bahwasanya Nabi SAW melakukan solat tarawih 20 rakaat dengan para sahabat pada malam yang pertama pada bulan Ramadan. Kemudian pada malam berikutnya, beliau ini Nabi SAW keluar untuk solat tarawih ini malam yang kedua serta dengan sahabat berjemaah. Maka orang-orang semakin banyak. Kuih ramai. Itu zaman Nabi. Malam pertama ramai, malam kedua lagi ramai, malam tiga lagi ramai. Sampailah penghujung Ramadan, kuih ramai tu. Kita awal ramai, lepas tu kuih surut. Kuih susut. Tinggal 2-3 kerat. Nak bang atau lemah iman. Baik, kemudian pada malam ketiga, mereka berkumpul di masjid. Ini para sahabat berkumpul di masjid untuk menunggu solat tarawih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar menemui mereka. Duk tunggu Nabi tak keluar. Nak sembahyang tarawih ni. Maka tatkala esok harinya, hari yang keempat, beliau bersabda, aku betul-betul mengetahui perhimpunan kamu sekalian pada malam tadi nak sembahyang tarawih bersama dengan aku. Lagi pula ramainya manusia. Dan tetapi tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar menemui kamu sekalian. Tak ada sesuatu sebab aku tak boleh mai. Maksudnya, saja tak mau mai. Ada kerana. Itu sebab kita pakaikan kaedah tiap-tiap sesuatu itu berpusing ia di atas kerana. Ada sebab dia.
Dan tetapi tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar menemui kamu sekalian, kecuali aku takut bahawa solat tarawih itu diwajibkan di atas kamu sekalian. Fata'jazu anha, maka kamu tidak mampu melaksanakannya. Itu sebahagian daripada manusia. Ada orang yang boleh sembahyang tarawih, ada orang yang tak boleh sembahyang tarawih, duduk saja. Ada orang boleh buat 20 rakaat, ada yang kurang daripadanya. Hak lebih itu orang panggil kuatlah nisbah imannya. Yang kurang itu lemahlah nisbah imannya. Kalau kita bicara tentang iman, kerana Nabi SAW buat 20. Kita ni pergi cari pasal buat kurang daripada 20. Lepas tak apa buat 20. Sahlah sembahyang tu, tetapi tak cukup bilangannya 20. Itu sebab orang panggil setengah orang panggil pendapatan ulama mengatakan orang yang sembahyang tarawih tak cukup 20, tak jadi tarawih. Dia jadi apa? Dia jadi sunat mutlak semata-mata. Buat bagi cukup 20. Baru namanya tarawih. Kemudian hadis yang kedua, riwayat daripada Imam Baihaqi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi syahr Ramadan fi ghairi jama'atin bi 20 rak'atan wal witri. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan solat tarawih di bulan Ramadan 20 rakaat dan witir dengan tanpa berjamaah. Dengan tanpa berjamaah. Ini hadis riwayat Baihaqi fi Sunatil Kubra, fi Sunanil Kubra. Tengoklah orang yang ada kitab Sunan Baihaqi, riwayat daripada Baihaqi jilid yang kedua. Tu kita tahu ni PKP bertambah lagi. Tak habis main di masjid, tak boleh main di surau, main di rumah. Tapi kena jaga, kena jadi tu imam. Kena jadi tu imam. Orang yang ada keluarganya, dia kena jadi tu imam. Kena standby. Kena hantar hati pakai takmiyah tarawih terus dah. Sakit perut, sakit kepala, sakit lutut. Bagai-bagai lah. Itu kena standby awal. Sebab nak melakukan solat sunat tarawih pada bulan puasa. Bulan Ramadan. Tidak, tak apalah duk ikut tu imam. Tu pun komplain. Lambat. Cepat sangat. Ni kena jadi tu imam nyari. Tu. Dari situ kita boleh ambil iktibar Allah Ta'ala nak menyucikan hati kita daripada orang panggil sangkaan-sangkaan yang buruk. Lagi pula tak boleh keluar rumah. Allah Ta'ala nak peringatkan kita cucikan sebarang dosa mata. Duduk di rumah. Baik, kita teruskan kitab Kifayatul Muhtadin, muka surat 158, kitab Jawinya. Kitab yang Ruminya muka surat berapa? Mungkin ada orang yang baru yang ada menadah kitab Rumi. Boleh bagi tahu Ustaz, boleh saya hebohkan. Kitab Rumi muka surat apa? Ada muka surat. Baik, tengok muka surat 158. Sambungannya, maka hendaklah diniatkan, yakni dijatuhkan pada hatinya hati seseorang. Kalau kita ambil dalam kurungan semula, dan wajib atas mereka itu ambil dalam kurungan, dan wajib bermalam niatnya, niat puasa jika puasa fardu. Kan? Sambung balik terus, maka hendaklah diniatkan, yakni dijatuhkan pada hatinya. Maksudnya niat ni jatuh pada hati. Nak niat macam mana? Makna nawaitu sawma ghadin an Ramadan. Tu. Kalau kita berlafaz tak apalah sunat. Dikendaki niat itu jatuhkan pada hati. Niat pada hati. Artinya sahaja aku puasa besok hari daripada bulan Ramadan. Ramadan wajib kita ta'yinkan. Ramadan. Puasa Ramadan
puasa nazar, puasa kifarat, ataupun puasa sunat yang mempunyai sebab. Kena ta'yinkan. Kalau puasa Ramadan, ta'yinkan Ramadan. Itu. Itu pendapat setengah ulama memadai niat sahaja aku puasa Ramadan. Sahaja aku puasa Ramadan. Memadai dah. Tak wajib kita kata esok hari, tak wajib kita kata bulan, tak wajib. Yang wajibnya ditakyinkan Ramadan. Begitu. Muka surat Rumi, muka surat 200. Muka surat 200. Pada beritahu, muka surat 200. Yang Rumi lah. Itu kita takyinkan Ramadan. Aku puasa esok hari bulan Ramadan. Ramadan tu wajib. Kita takyinkan. Hadirkan pada hati. Itulah niat puasanya. Itu ta'yin lafaz Ramadan tu. Baik, dan iaitu bagi tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Esok nak puasa, malamnya kita berniat. Malamnya kita berniat. Itu sebab dalam kurungan kita wajib bermalam niatnya. Itu pun kita jelaskan tentang malam. Jatuhnya matahari, belumnya fajar shadiq, itu dikatakan malam. Boleh kita niat pada ketika itu. Tidak tentu yang mana-mana. Mana-mana, pukul-pukul berapa, asalkan ia malam, boleh dah berniat. Masuk maghrib, boleh niat dah. Baik, daya itu bagi tiap hari. Hari ini kita niat, esok kita niat, lusa kita niat, tulat kita niat. Seterusnya sampailah habis Ramadan. Kerana apa? Kerana apa kita wajibkan bagi mazhab Syafi'i berniat setiap malam untuk puasa esok hari. Kerana puasa, itu ilat dia. Kerana puasa tiap-tiap hari terasing ia daripada sehari yang dahulu daripadanya. Puasa hak kemarin hak lain. Puasa hari ni hak lain. Puasa esok hak lain. Maka tiap-tiap malam kita wajib berniat. Itu bagi mazhab Syafi'i. Adapun bagi mazhab Hanafi boleh niatkan pada siang hari. Mazhab Syafi'i malam hari. Adapun mazhab Imam Malik boleh niat sebulan terus. Tu boleh niat sebulan terus. Sekali dia ada sebut tentang mazhab Imam Malik. Baik, perhati. Baik, maka jika berniat ia seorang pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan, tiada memadai, melainkan atas mazhab Imam Malik jua. Pakai niat malam saja. Saja aku puasa esok hari bulan Ramadan kerana Ta'ala. Lusa tak niat dah. Tak memadai, melainkan atas mazhab Imam Malik sahaja. Mazhab Imam Malik boleh niat sebulan terus. Aku puasa esok hari bulan Ramadan sebulan. Kerana Allah Ta'ala sebulan terus. Adapun mazhab Syafi'i sehari sebab ilat dia itu kerana puasa setiap hari terasing. Ia daripada sehari yang dahulu daripadanya. Tu. Tapi pula ada juga ilat. Tidak ada pada mazhab Syafi'i niat sebulan. Kerana ada juga setengah-setengah manusia tu dia tak boleh puasa penuh. Seperti mana orang yang berhaid ataupun orang yang bernifas. Nak niat sebulan guna. Tak boleh niat sebulan. Dia kena niat tiap-tiap hari. Baik. Tengok lagi. Maka harus. Harus ni boleh pilih. Harus ni boleh pilih. Harus bagi Syafi'i ini bagi orang yang bermazhab Syafi'i. Ini dengar molek. Harus bagi Syafi'i ini Imam Syafi'i, itu orang yang bermazhab Syafi'i, harus apa? Harus taklid akan dia, akan mazhab Imam Malik, supaya tiada berhajat kepada qada apabila lupakan niat pada satu malam daripada malam Ramadan. Itu harus kita bertaklid mazhab Imam Malik. Itu kita ketahui. Niat sebulan itu daripada mazhab Imam Malik. Itu kita niatlah. Aku bertaklid mazhab Imam Malik. Lepas tu kita niat. Aku puasa esok hari bulan Ramadan sebulan. Kerana Allah Ta'ala.
Kalau keesokan harinya dia tak dia terlupa niat. Terlupa niat. Maka sah puasanya kerana ia sudah bertaklid mazhab Imam Malik. Tu. Kita dulu diajar oleh mak kita, ayah kita niat puasa sebulan. Tetapi dia tak ajak mazhab apa. Maka kita ni tidak bertaklid. Bila tak taklid, niat tu tak sah. Itu orang panggil perbuatan orang yang jahil. Kalau tak mau bagi jahil, inilah pendapatan di sini. Kena taklid mazhab Imam Malik. Harus nak taklid betul apa? Tak mau taklid betul apa? Kalau tak mau taklid, tiap-tiap malam kena niat. Jangan lupa. Kalau taklid, supaya tidak berhajat kepada qada. Tu. Kalau lupa, niat pada satu malam daripada malam-malam Ramadan. Tak kena qada. Kerana apa? Kerana sah niatnya. Kerana sudah kita bertaklid mazhab Imam Malik dan kita berniat sebulan pada bulan Ramadan. Habis penjelasan. Mudah-mudahan faham kita. Itu berkaitan dengan taklid. Bukan pakai niat sebulan begitu saja, tak tahu mazhab apa. Tak sah gitu. Dia kena tahulah mazhab apa. Mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Syafi'i setiap malam. Begitu. Habis, jelas. Baik, dan harus berniat pada siang hari. Tadi dia kata wajib niat pada malamnya. Di sini dia kata pula harus berniat pada siang hari. Sebelum lagi gelincir matahari. Ta'aluk. Itu kaedah nahwu dia ada ta'aluk dia. Tiap-tiap huruf jar dia ada tempat ta'aluk dia. Huruf jar ni pada. Daripada. Tu huruf jar lah tu. Di sini diterjemahkan dengan pada, maksudnya fi. Harus berniat pada siang hari sebelum lagi gelincir matahari. Harus berniat pada siang hari pada puasa atas yang sunat. Ini puasa sunat. Tu kenapa kita niat pada malam. Niat pada malam itu orang panggil yang terlebih akmalnya, yang terlebih sempurna niatnya. Begitu. Kalau saja kita pilih nak niat puasa siang hari kerana puasa itu adalah puasa sunat. Boleh? Sah puasa? Tapi oleh kerana akmalnya yang terlebih sempurna niat itu adalah pada malam. Niatlah pada malam. Nak buat satu-satu ibadat ni kena ambil yang terlebih baik, yang terlebih sempurna. Ihtiyat pada ibadat. Ambil yang akmalnya. Begitu nak buat ibadat. Tak kira lah apa-apa ibadat, ambil yang terbaik. Yang terbaik. Sebut kata yang terbaik, tarawih 20 lah. Itu yang terbaik. Itu ambil yang akmal lah. Baik. Baik, selama tiada ia buatkan suatu yang membatalkan puasa atas yang mu'tamad. Ni, nak niat puasa siang hari bagi puasa sunat. Selama tiada ia buatkan suatu yang membatalkan puasa atas yang mu'tamad. Maksudnya sebelum gelincir matahari, dia tak makan lagi, dia tak minum lagi. Tak ada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Itu bolehlah ia berniat sebelum gelincir matahari. Gelincir matahari ini dah masuk waktu zuhur. Maksudnya sebelum daripadanya. Belum daripadanya, kita tidak melakukan sebarang sesuatu yang membatalkan puasa. Boleh lagi kita berniat dan kita boleh puasa siang hari. Kalau nak puasa lah. Baik. Itu selama tiada ia buatkan sesuatu yang membatalkan puasa atas yang mu'tamad. Tu. Baik, dan kata qil, kata setengah ulama memadai niat kemudian daripada gelincir. Ada juga setengah ulama mengatakan boleh lagi berniat kemudian daripada gelincir matahari. Masuk zuhur dah. Boleh lagi kita berniat. Tu kata setengah ulama.
Tapi yang muktamad sebelum gelincir matahari. Itu yang muktamad. Kita ambil yang muktamad. Dan kata qil memadai ia niat jika ada terdahulu atasnya sesuatu yang membatalkan puasa sekalipun. Ada juga pendapatan ulama, kita dah makan, kita dah minum, belum gelincir matahari, dan kita nak puasa selepas daripadanya. Boleh lagi kita berniat. Tapi kita pakai yang muktamad sebelum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Itu adalah yang akmalnya. Itu banyaklah pendapatan ulama kan. Tapi kita pakai yang muktamad. Yang muktamad. Ambil yang muktamad lah. Yang dipegang. Kerana itu adalah di atas jalan ihtiyat. Selamat. Habis. Baik, dan wajib berniat itu ditakyinkan niatnya. Seperti mana penjelasan yang atas yang awal tadi. Wajib kita takyinkan niatnya. Iaitu ditentukan puasa itu sekira-kira diniatkan puasa Ramadan. Atau nazar. Atau kifarat. Atau kifarat. Kifarat ni pada kifarat. Kifarat ni suami isteri yang berjimuk pada bulan puasa pada siang hari. Pada siang hari. Kena kifarat lah. Nak kena kifarat tu dia kena kifarat lelaki yang kena kifarat tu orang panggil orang yang perbuat. Maf'ul tak kena kifarat. Si isteri tak kena kifarat. Tak kena kifarat ni suami dia. Rujuklah kepada yang ahlinya. Rujuk. 2 bulan turut-turut tu, puasa sebulan pun menyakap. Merangkak. Ni 2 bulan. Itu ada juga orang panggil bahasan daripada orang yang pandai-pandai. Kalau tak mau bagi kena kifarat puasa, nak jimuk pada bulan puasa, minum ayak dulu. Minum ayak dulu, batal puasa. Lepas tu jimuk. Tak kena kifarat kerana dia tak puasa. Puasanya sudah batal kerana minum ayak, bukan batal kerana jimuk. Tapi tu saudara mereka buatlah. Puasa lah. Tadi mereka kata, boleh. Tadi mereka kata, boleh jimuk pada bulan puasa. Minum ayak dulu. Kacau. Bukan disuruh. Bukan disuruh. Itu orang panggil di atas jalan taklid mazhab Hanafi. Taklid mazhab Hanafi tu. Dia ada taklid dia. Mazhab Hanafi, pada mazhab Hanafi menyatakan kerana tidak tertahan, tidak tertanggung suami isteri itu hingga nak berjimuk pada siang hari, maka diharuskan ia berjimuk didahulukan dengan membatalkan puasa seperti mana makan ataupun minum. Maka tak kena kifarat. Baik. Itu pada mazhab Hanafi. Baik, lagi kita tengok. Ni Tok Guru pun ada. Tok Guru Yusran. Ni semua hebat-hebat belakang ni mengaji sekali dulu. Baik, seterusnya. Ditayinkan niatnya, iaitu ditentukan puasa itu sekira-kira diniatkan puasa Ramadan atau nazar atau kifarat. Maksudnya aku puasa Ramadan, aku puasa nazar, aku puasa kifarat. Bukan ditayinkan besok hari. Itu dia tak masuk ta'yin. Tu. Itu orang panggil ta'arud. Ta'arud. Tidak wajib kita ta'arudkan. Tetapi kita sempurnakan sekaliannya itu adalah yang afdalnya. Ku puasa esok hari, bulan Ramadan. Tu. Esok hari, bulan, kita sempurnakan. Tu. Hak wajibnya Ramadan. Tu ambil puasa wajib. Yang wajibnya nazar. Kerana ia puasa nazar. Yang wajibnya kifarat. Kerana puasa kifarat. Semuanya wajib belakang. Itu kita duduk niat sebelum ni saja. Aku puasa esok hari bulan Ramadan. Kerana Allah Ta'ala
eloklah sempurna niatnya. Kerana ada sekaliannya. Di mana semayang lah. Semayang dia ada qasad, ta'arud, ta'ayun. Baik. Adapun niat puasa, kita letakkan Ramadan itu di atas jalan ta'yin. Adapun sebelumnya orang panggil ta'arud. Qasad, ta'arud, ta'ayun. Tetapi tidak wajib pada sekaliannya. Hanya Ramadan wajib ditakyinkan. Habis. Jika puasa itu wajib. Habis. Atau sunat. Oh, sunat pun kena takyin juga. Sunat yang macam mana? Takluk dia yang ada baginya sebab. Seperti puasa minta hujan. Dan lainnya. Nak minta hujan. Nak sembahyang minta hujan. Sunat kita berpuasa. Tu. Puasa kerana nak minta hujan. Itu kita takyinkan istisqa. Takyinkan istisqa minta hujan. Walaupun ia sunat. Itu orang puasa yang mempunyai sebab. Baik, maka jika berniat ia seorang akan puasa fardu dengan tiada ditentukan dia. Maksudnya tidak ditakyinkan Ramadan. Tiada memadai niatnya itu. Maksudnya tak sah niat dia. Tak memadai. Kena qadha lah. Tak memadai maksudnya kena qadha lah selepasnya. Baik. Dan wajib dimalamkan niatnya. Ini jika puasa itu adalah puasa fardu. Puasa fardu. Dikendaki fardu, Ramadan fardu. Nazar fardu, kifarat fardu, wajib belaka. Itu maksud ini fardu yang ini Ramadan. Cuma kita kiaskan di atas jalan nazar. Itu juga kifarat kerana ia hukum dia adalah wajib. Tengok dalam kurungan wajib berniat ditakyinkan niatnya pada tiap-tiap malam. Bersalahan bagi mazhab Malik, mazhab Imam Malik. Sebulan terus. Yang terdahulu sebutnya. Bersalahan bagi mazhab Malik. Maksudnya pendapatan di sini. Diharuskan bagi mazhab Imam Malik. Niat pada siang hari. Harus. Tapi yang afdalnya bagi mazhab Imam Malik. Niat pada waktu malam. Dan boleh niat sebulan. Itu dikatakan pada tiap-tiap malam bersalahan bagi mazhab Imam Malik. Itu juga mazhab Imam Hanafi. Boleh niat siang hari walaupun puasa itu adalah puasa fardu. Adapun bagi mazhab Imam Syafi'i hanya ketentuan pada malam hari. Niatnya. Baik, dan wajib ia seorang yang puasa, ia menahankan dirinya daripada makan dan minum dalam kurungan tu. Ini tiap-tiap yang membatalkan puasa. Apa dia? Makan dan minum. Dan kita ni puasa, wajib lah. Kita puasa, tidak mudarat, tidak ada musyaqqah, bukannya musafir. Itu wajib menahan diri daripada tiap-tiap yang membatalkan puasa daripada makan dan minum. Kalau terlupa tidak mengapa. Terlupa tak apa. Bangkit pagi-pagi tu dia nasi semalam ada lagi. Bantai 2 pinggan. Bantai 2 pinggan. Kopi O. Kopi O. Sampai belahak. Belahak. Tak batal puasa, terlupa. Lalunya hak jadinya awal Ramadan. Puasa hak pertama. Puasa hak kedua tu tak apa dah. Dia tahu dah kemarin puasa, hari ni pun kena puasa. Puasa hak pertama tu duduk biasa makan pagi. Biasa makan pagi. Habis subuh saja, duduk kali saja. Duduk gulung ukut daun. Nak kena kopi O. Kena kopi O. Terlupa kata hari tu hari puasa. Malam niat dah. Tapi terlupa. Habis perayuk. Habis perayuk. Nasi sejuk dengan ikan tamban kering pun sedap dah. Tapi gu dia dengan kopi O. Gu dia dengan kopi O. Sebut kata kopi O ni teliuk, sekali kita kena kopi O.
Baik tengok. Kalau terlupa, tak apalah. Kalau tak terlupa, saja-saja, apa hukum? Nak nyatakan hukum. Hukum dia adalah haram lagi berdosa. Tak terlupa, saja makan. Puasa, saja makan. Makan tu, batal lagi pula berdosa. Kerana ia kuasa berpuasa. Itu juga sembahyang. Sembahyang wajib tak? Wajib. Saja tak mau sembahyang. Saja tak mau sembahyang. Apa hukum? Berdosa. Dosa apa? Dosa besar, kena taubat. Begitu. Baik, dan setengah daripadanya daripada tiap-tiap yang membatalkan puasa, menelankan dahak ni dalam sahabat dahak. Dahak ni kahak lah, kahak tu kahak. Nelan tu pula dengan sengaja. Dengan sengaja, tak sengaja tak mengapa. Duk khek. Pergi telan balik. Tu. Menelan dahak ataupun dahuk dalam kitab ni dahuk. Fahaman kita adalah dahak. Dahak fahaman lagi bahasa kita ni kahak. Kahak. Gitu. Kemudian daripada sampai dahak kepada had yang zahir. Mana dia had yang zahir? Iaitu makhraj ha. Ha mana? Ha yang tidak bertitik. Yang ada titik tu ha. Ha. Hak tak ada titik, ha. Alif, fathah, ha, sukun, bunyi apa? Dia ada pedah dia. Pangkal mana? Pangkal leher lah. Takriban. Kalau ada gambar orang duk nganga huruf-huruf tu boleh kita tunjuk tu. Tengoklah. Itu makhraj ha. Itu orang panggil hak yang zahir tu. Sebab hak ni, orang panggil ke hak ni daripada dada ni, terhimpun sebelum sampai kepada maedah, kisaran makanan dalam perut. Sebelumnya itu terhimpun, dia ada kahak. Kahak. Tu kahak. Ada kan dalam kitab kan? Nak menghilangkan kahak, kena makan roti kering. Roti kering. Tapi bagus orang yang makan madu. Minum madu. Bukan madu 3, madu lebah. Tu. Sebab dia panas, dia mencairkan sesuatu yang tersangkut sebelum sampai maedah ni. Dia pergi terus. Itu madu, bagus. Itu wajib ia melahankan dirinya daripada tiap-tiap membatalkan puasa, daripada makan, minum dan setengah daripadanya menelan dahak. Kemudian daripada sampainya dahak kepada hak yang zahir, iaitu makhraj hak yang tiada bertitik. Habis. Itu kalau tak sengaja, kalau sengaja duk khek-khek sampai pada makhraj hak, dia telan balik. Kena dahak hak hijau, dia telan balik. Batal puasa dia sengaja. Tu dia kena usaha bagi keluar, jangan turun balik. Kena keluar, usaha termasuk balik. Termasuk tak batal puasa aja. Bukan sengaja. Baik, kiaskanlah ala sabilil qiyas, di atas jalan qiyas. Baik, dan daripada memasukkan ain di dalam rongga daripada mulutnya. Dan daripada memasukkan ain dalam rongga daripada mulutnya. Baik, kita tengok ini penjelasan yang detail berkaitan dengan rongga mulut ni. Sebab dia kendaki mulut ni orang panggil lubang yang terbuka. Lubang yang terbuka. Dan lubang hidungnya. Masuk ain. Ain ni orang panggil benda lah. Sesuatu benda. Tak kira kecil, tak kira besar. Ain. Dalam merongga daripada mulutnya. Dan lubang hidungnya. Dan lubang telinganya. Daripada duburnya dan kubulnya. Dubur ni apa? Dubur kemaluan belakang. Kubul kemaluan hadapan. Tu. Ini orang panggil tiap-tiap yang membatalkan puasa.
ataupun sesuatu yang membatalkan puasa daripada memasukkan ain di dalam rongga daripada mulutnya. Baik. Maksudnya mulut ni lubang yang terbuka. Sampai tamna. Mulut ni sampai tamna. Ni kita nak mengaji tang ni. Mulut ni sampai tamna. Sampai kepada makhraj ha'. Hak simpui, hak simpui. Di bawah ni. Pangkal leher. Hak atas sikit. Alif fathah, ha sukun, itu orang punya kaedah. Ambil alif, kemudian ambil huruf-huruf yang lain. Alif berbaris fathah, huruf-huruf yang lain berbaris sukun. Bunyikan dia ada pedahnya. Alif fathah, ha sukun, ha simpul. Jadi sini, dia bukan sini. Ni orang baca, ada orang baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tu dia ihdinas siratal mustaqim sampai makhraj dia kat dada, tak kena. Tu orang belajar tentang makhraj dia sampai pangkal leher dia. Ihdinas siratal mustaqim sampai sini. Itu makhraj ha. Maksudnya lubang yang terbuka itu adalah mulut. Masuk sesuatu sampai pada makhraj ha. Masuk ke dalam ni baru betul. Kat dalam ni tak batal. Tu sebab kita boleh berus gigi sebelum gelincir matahari. Boleh kita berus. Lepas pada tu, kemudian makruh. Makruh berus gigi. Nak menghilangkan bau-bau mulut, kita buh layak tu tak apa. Tak sampai pada makhraj. Tak sampai. Bau ke dalam mulut saja. Begitu. Habis. Itu tentang makhraj. Ambil faham boleh. Kadang-kadang kita nyeri pun tak larat nak ingat. Tak larat nak ingat. Orang panggil masalah-masalah fiqh. Masalah fiqh ni sangat banyaknya. Tak nak ingat. Orang tanya apa, ingat-ingat, tak ingat. Abang dia aku tak erti. Habis selesai. Pergi tanya orang lain. Itu kita peringatkan pada hari ini. Berkaitan dengan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Maksudnya memasukkan ain dalam rongga daripada mulutnya. Sebut tentang mulut, rongga yang terbuka. Sampai mana had dia? Makhraj ha. Makhraj ha. Itu. Adapun kahak tadi daripada dadanya terkeluar sampai makhraj ha. Atas lagi. Makhraj ha. Itu daripada dalam keluar. Ni daripada luar ke dalam. Luar ke dalam ni sampai makhraj ha. Tu hak simpui. Tu. Jelas. Mudah-mudahan jelas. Tidak kita pun tak kerti ni. Tak kerti kalau tak mengaji tak kerti. Confirm tak kerti. Saya sendiri pun kalau tak peringat ni pun lupa. Terlupa. Siapa pun lupa. Dengan dosa banyak ni lupa. Lupa. Ada tak manusia yang tak ada dosa? Seorang ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Tidak didahulukan dengan dosa. Ada juga sebahagian daripada manusia didahulukan dengan dosa, kemudian tidak ada dosa. Orang yang duduk di atas makam taubat. Dia tak berdosa. Dia sentiasa dia bertaubat, tak ada dosa. Nak masuk syurga, itulah syaratnya. Syarat tak ada dosa, masuk syurga. Itu syarat. Ni dosa banyak, tak bertaubat. Duk gagah buat dosa lagi. Duk minta Allah Ta'ala masukkanlah aku dalam syurga. Tapi dosa ada banyak lagi. Lepas tu kita faham tentang syarat lah. Syarat untuk masuk syurga, tak ada dosa. Habis. Habis. Tu Imam Sabri pun ada. Bagus. Baik, seterusnya. Baik, dan lubang hidung. Lubang hidung. Lubang hidung. Lubang hidung ni sampai mana? Had dia ni sampai kepada khayshum. Khayshum ni iaitu kesudahan lubang hidung. Lubang hidung kat dalam ni. Dekat korek tak hidung. Tunjuk pergi lah korek tak hidung. Korek gitu tak batal puasa. Orang ni takut nak korek. Gatai sampai ketang kepala-kepala. Dia pun kata batal puasa. Tak batal puasa korek kat luar ni. Ni sampai khayshum.
Khaysyum iaitu kesudahan lubang hidung ni atas ni. Sampai tang tulang ni. Sampai tang tulang ni, itu panggil khaysyum. Sampai had sana, baru batal puasa. Baik. Tu lubang hidung. Dan lubang telinganya, lubang telinga, korek itu batal puasa apa? Batal puasa korek telinga. Tu kita tanya, jawab melati. Betul, tak betul, bagi betul. Korek telinga gitu. Kena tahulah had dia. Telinga batalkan puasa, ini sampai kepada mukhin, iaitu kesudahan lubang telinga. Kesudahan lubang telinga hak dalam tu, sampai anak telinga, hak dalam tu. Sampai tempat yang lembat-lembat dalam tu. Ambil lidi apa, kita bubuh, kocok-kocok dalam tu, sampai hak dalam. Hak tu pun batal puasa. Tempat korek luak-luak ni tak batal puasa. Korek telinga, hidung ni, luak-luak ni, sampai tempat hak lembek ni, tak batal puasa ni. Sampai hak atas ni, pun batal puasa. Itu mula khaysyum. Tu. Supaya apa kita ambil pengetahuan begitu detail? Supaya kita tidak menyatakan kepada orang-orang lain apa mereka perbuat itu membatalkan puasa. Padahal tak batal puasa. Begitu. Ni dah hukum tu. Kuat hidung lah batal puasa. Puasa apa kuat hidung. Padahal dia kuat hidung tak sampai kepada had nu lagi khaysyum. Padahal orang itu lebih alim lagi, orang pandai lagi. Itu sebab dia buat tak tahu. Orang kata batal tapi dia buat tak tahu. Kita pun sama, apabila kita ada ilmu, orang kata api buat tak tahu je sudah. Maksudnya orang yang tidak mengetahui itu dia selalu menghukum. Orang yang tidak mengetahui dia selalu menghukum. Baik. Itu kita jangan menghukum. Nak lari daripada menghukum manusia ni, kena bagi ada ilmu. Baik. Dan dubur. Tu memasukkan ain dalam rongga daripada mulutnya dan lubang hidungnya dan lubang telinganya dan duburnya dan kubulnya. Dubur. Dan dubur. Kalau kita ingat dalam kitab Matla'al Badrin, dalam kitab Matla'al Badrin kan, kitab Syahdu Al-Fatani, kita dubur. Kalau saya saja jolok masuk dalam dubur ni, batal puasa lah. Sampai pada had batin kan. Dekat had zuhir tu tak batal puasa. Begitu juga hidung, begitu juga telinga. Masih lagi had zuhir, masih lagi had zuhir. Had dalam tu had batin tu batal puasa. Begitu juga dubur. Dubur ni tempat berak kita ni, orang panggil had zuhir, nak mana zuhir. Kita nyatakan zuhir. Kalau tak tunjuk, tak faham nak tunjuk. Tapi tunjuk tangan lah lagi. Dia kata, ustaz nak tunjuk dubur. Bukan begitu. Berak, bila kita berak, keluar tik jadi guna. Dia buka lagu tu ke, dia akan keluar lagu tu. Ambil faham tu. Hak keluar begitu, hak celah ni, orang panggil zuhir. Zuhir. Itu wajib kita basuh dubur. Wajib kita basuh berak. Bila kita berak, dia akan terbuka. Bila terbuka, hak ni orang panggil zuhir. Asal dia tertutup. Bila terbuka, wajib kita basuh berak. Kena cuci ni. Kena cuci. Tu. Sehingga akan hilang lincin-lincin. Tu. Cuci dah tu. Ni duk lincin lagi, tak cuci lagi tu. Kena tekan lah. Kena tekan lah. Tu hak zuhir. Tak apa lagi, tak betul puasa. Ni sampai masa dalam, masuk dalam lagi. Tu hak batin. Saya jauh korek empat hak batin, batal puasa. Itu sebab dalam kitab Matla'al Badrin berkaitan dengan taik kerah, taik semelit. Taik semelit. Berak. Berak, taik semelit, keluar tu. Lepas tu, payah sangat tu, dia bagi masuk balik. Batal puasa. Kalau dengan cepat tak sengaja, tak batal puasa. Tak batal puasa. Taik semelit maksudnya taik kerah. Baik. Melainkan dalam kitab Mustarsyidin, bila orang tak ingat,
bahasan Tuan Guru Haji Cik. Melainkan seorang itu dibalakan dia dengan cacing. Cacing banyak di pungkuk. Kalau tak korek jadi tak tenteram dia. Jadi kepayahan pada diri dia. Terpaksa ia korek. Orang yang kena bala itu tak batal puasa. Walaupun dia korek duburnya itu dengan jari ataupun dengan sesuatu sampai had batin. Tak batal puasa. Baik. Itu orang yang kena bala tak apa. Hak tak kena bala ni jangan sampai kepada hak batin. Hak terbuka tu zuhir lagi, hak dalam tu batin. Habis. Di tangan dubur. Begitu juga orang yang kena buasir. Orang yang kena buasir. Buasir ni orang panggil rembung dia terkeluar. Dia terpaksa jolok balik rembung tu masuk pada tempatnya. Tak batal puasa. Sebab ia sejenis penyakit. Dia tak boleh biar. Kalau biar dia jadi mudarat. Dia jolok balik masuk sampai dalam. Tutup balik dengan duburnya. Tak batal puasa tu. Tu. Baik, seterusnya. Memasukkan ain dalam rongga. Lelaki rongga yang terbuka. Daripada mulutnya dan lubang hidungnya dan lubang telinganya dan duburnya dan kubur kemaluan hadapan. Bagi lelaki, zakar. Bagi kemaluan, perempuan, faraj. Kemaluan lelaki pada zakar. Orang yang nama Zakaria kena panggil terus Zakaria. Jangan duk panggil Zakar. Hei Zakar, mai sat. Oh, malu kat orang. Nama Zakaria. Panggil lah Zakaria. Ataupun ambil hak ujung tu. Keria. Cucuk keria. Ni ambil hak awal. Jadi Zakar. Hei Zakar, mai makan uji canai tu. Oh, jam. Kena jagalah sebab makna dia tu kemaluan lelaki Zakar. Tu. Ada tak orang nama Zakaria sini? Begitu. Lagi dia tahu ustaz ni pelik-pelik dah. Bukan pelik. Ni sungguh ada orang panggil Zakar. Nama Zakaria. Baik lagi. Mengaji fiqh begitulah. Mengaji fiqh. Kalau malu nak mengajar fiqh, tak usah nak mengajar fiqh lah. Baca hadis saja sudah lah. Baca hadis, cerita begitu saja sudah. Fiqh begitulah. Tuan Guru Patih Keruh dia kata bolpen. Bolpen. Kemaluan lelaki bolpen. Kemaluan perempuan dia kata pirin. Itu perkataan Tuan Guru Patih Keruh. Baik, lagi kita tengok. Melainkan yang ni tak batal puasa. Melainkan air liurnya. Yang semata-mata air liur. Dikenaki semata-mata air liur yang tiada bercampur dengan sesuatu yang suci. Yang keluar daripada tempatnya, iaitu di bawah lidah. Bawah lidah ni tempat pimpinan air liur dia keluar betul. Jangan bercampur sesuatu yang suci. Kalau bercampur sesuatu yang suci, telan, batal puasa. Apa dia sesuatu yang suci? Mungkin orang panggil sisa-sisa makanan. Tu. Tapi telan, batal puasa. Kalau semata-mata air liur, tak batal puasa. Maka tiada mengapa ia telan. Gitu. Ini semata-mata air liur yang tidak bercampur dengan sesuatu yang suci, tak batal puasa. Maka jika dikeluarkan air liur hingga sampai kepada zuhir bibir mulutnya. Bibir mulut. Air liur ni dia buat macam buih kan. Buat buih. Tak sengaja ni. Bukan nak memainkan. Tak sengaja telan balik. Tak batal puasa. Saja-saja memainkan. Orang panggil menggagahi. Duk kerap sangat 2-3 kali. Setengah pendapat ulama kata batal puasa. Keluar pada hak zuhir, telan, batal puasa. Walaupun air liur, semata-mata air liur. Tu. Macam budak-budak dia buat belon tu. Budak dia buat belon. Baik. Yang kita memain. Kalau tak sengaja tu, kali, 2 kali tak apalah. Sampai 2-3 kali duduk kerap buat sangat. Setengah ulama kata, berulang-ulang kali tu, membatalkan puasa. Walaupun air liur tu suci.
Kalau duduk dalam mulut, main-main dalam mulut tak apa, sebab dia tak keluar pada had yang zahir. Himpun air liur tu, orang secawan duduk dalam mulut, telan. Oh, tu dia. Tak batal puasa. Tapi makruh hukum dia. Orang dengar pun geli ya, tapi nyatakan tentang hukum kan. Nyatakan tentang hukum. Tak ada lagi kot, orang himpun air liur sampai secawan dalam mulut, lepas tu telan balik. Agak-agak telan tu bunyi guna. Baik, dan ditelankan dia. Batal puasanya. Air liur semata-mata air liur yang keluar kepada had yang zahir. Oh. Dua ulang-ulang kali batal puasa. Adapun kenyataan Tuan Guru Jicik dekat sekali, dua kali itu tak batal puasa kerana ia suci. Tapi kalau ulang-ulang, batal puasa. Atau bercampur dengan najis. Atau bercampur dengan najis. Atau dengan sedikit daripada sesuatu yang zahir. Dan telankan dia, batal puasanya. Habis. Dan menahankan dirinya daripada jima. Dan menahankan dirinya daripada jima. Atoh tu, atoh atas tu. Takdir kalam dah, dan wajib ia. Takdir kalam. Orang mengaji kitab pun ni. Takdir kalam dia ambil balik pada kurungan yang tengah tu. Dan wajib ia menahankan dirinya daripada jima. Dengan sengaja. Bulan puasa ni wajib tahan diri pada jima dengan sengaja. Itu atoh dia. Dengan dimasukkan hasyafah atau qadarnya qadar hasyafah daripada yang tiada baginya bagi seorang hasyafah. Oh, tu ada orang yang ada hasyafah, ada orang yang tak ada hasyafah. Hasyafah ni kita nak jelas apa ni? Nak bagi jelas hasyafah. Hasyafah ni helmet lah, helmet. Juga dikatakan topi Jerman. Topi Jerman tu hasyafah tu. Faham kot abang tu? Kalau kita tunjukkan jari kita, kita ada ruas kan? Ruas dia. Ruas satu, ruas dua. Tu jari. Orang panggil kemaluan lelaki zakat ni, dia hanya ada satu ruas. Ruas tu, sampai ruas itu, orang panggil hasyafah lah. Tu. Jangan buh nama anak hasyafah. Ni anak aku semua lelaki ni, anak ni perempuan ni. Syarifah ada sepupu. Dua pupu dia pun ada dah. Duk pah-pah juga. Ni anak ni buh hasyafah. Jen. Buh nama anak hasyafah. Fuah-fuah tu orang panggil perempuan kan. Jangan ada buh nama hasyafah. Di jembat pendaftaran, mereka tak kira apa kita tulis buh nama, mereka buh dalam surat beranak terus. Tu peringatannya buh nama. Syarifah ada dah. Apa lagi, apa-apa semua ada. Hasyafah tak ada lagi, buah nama hasyafah. Jen. Faham kot hasyafah? Ruah kemaluan lah. Mudah tersebut. Bagi yang ada, hasyafah. Atau qadarnya, qadar hasyafah daripada yang tiada baginya hasyafah. Tak ada ruah. Mungkin dia pergi potong sunat dulu ni, Tok Mudim dia silap pergi kerat kot lain. Hilang. Hilang. Tapi masukkan qadar hasyafah sama ada pada qubul atau dubur bagi manusia ataupun binatang, batal puasanya. Itu wajib menahan diri daripada jima. Wajib. Kalau jima batal puasanya, lagi pula haram. Pula kena kifarat puasa 2 bulan turut-turut. Habis. Baik, kemudian. Nak berhenti situ. Boleh berhenti kat situ. Sikit lagi. Dan mengeluar maninya dengan sengaja. Tu. Dan mengeluar maninya dengan sengaja.
atau dengan bersentuh dengan perempuan atau berpeluk dan bercium. Keluar mani dengan sengaja. Batal puasa. Ataupun dengan sebab melihat, menilik ataupun berfikir. Apabila melihat perempuan duk tilik orang perempuan, begitu juga orang perempuan duk tilik lelaki. Ada orang perempuan yang pakai tak menutup aurat. Ada juga orang lelaki yang pakaian dia tak menutup aurat. Jadi orang perempuan pun dia ada keinginan, orang lelaki pun dia ada keinginan duk tengok, duk fikir. Keluar air mani. Batal puasa ke tak? Keluar air mani. Dia duk tengok, dia duk fikir. Tu. Kalau berlaku pada adat, kebiasaannya kalau dia tengok, dia fikir, keluar mani. Dalam bulan puasa, ketika ia puasa, dia tengok, dia fikir, keluar mani. Batal puasa. Kalau orang panggil kebiasaan adatnya, dia tengok tak jadi apa. Tapi pada bulan puasa, dia tengok, fikir, keluar air mani. Tu tak batal puasa. Tu ada dua. Tu. Ada Ayub Tan dia kata apa? Helmet. Topi Jerman. Dia faham tu. Baik. Itu pada adat. Faham tak pada adat? Pada hari kebiasaan dia kalau dia tengok orang perempuan tengok lelaki. Lepas tu dia fikir, kemudian keluar air mani. Tiap-tiap kali dia begitu, keluar air mani. Batal puasa. Kalau bukan pada adatnya, bukan kebiasaan berlaku pada dirinya, dia tengok, dia fikir pun tak keluar air mani, tu tak batal puasa. Ambil faham tu. Ni masalah fiqh. Baik lagi. Itu mengeluarkan maninya dengan sengaja atau dengan bersentuh dengan perempuan atau berpeluk dan bercium. Keluar mani dengan sengaja. Ni orang panggil di atas, orang panggil ikhtiari nak mengeluarkan maninya dengan jalan ikhtiari. Bersentuh je nak keluar mani. Berpeluk perempuan keluar mani. Nak bercium perempuan keluar mani. Di atas jalan ikhtiar. Batal puasa dia. Baik, dan daripada muntah dengan sengajanya. Dan daripada muntah dengan sengajanya. Sengaja muntah. Makan sok tadi, gulai perangat. Makan sok, gulai perangat. Bila makan gulai perangat, dia melugai. Dia tak puasa sempurna ni. Dia buat khek tu nak bagi muntah. Muntah, batal puasa. Itu muntah dengan sengaja. Kalau tak sengaja, termuntah. Tak batal puasa. Ambil faham lah. Sengaja dengan tak sengaja. Baik, dan sedawa. Sedawa ni ni belahak. Belahak tu. Dengan sengaja. Apabila keluar sesuatu daripada maedahnya. Kepada had yang zahir. Pada hak. Ke hak tadi pun daripada dada naik kepada hak kan. Pada maedah pun sampai kepada hak juga. Maedah daripada maedah. Tempat kisaran makanan dalam perut. Tumbi maedah. Proses. Tu. Makan ayam, berak tak keluar ayam. Keluar apa? Jawab sendiri ya. Makan KFC. Berak tak keluar KFC. Sebab apa? Sebab sudah diproses dalam perut. Tempat proses itu sampai maedah. Sedawa dengan sengaja. Apabila keluar sesuatu pada maedahnya. Kepada had yang zahir. Sampai masam. Tu. Dengan sengaja lah. Dia duduk picik perut, picik tu nak bagi sedawa, sampai masam pada had zahir ni, pada had hak, makhraj hak, batal puasa dia. Kalau tersedawa, terbelahak, duduk saja belahak sampai masam. Kalau boleh kita buang, kalau tak boleh, termasuk pelik, tak batal puasa. Faham? Sengaja dengan tak sengaja. Sendawa. Ada juga orang kata sedawa. Belahak. Faham dah itu. Habis. Kemudian kita berhenti dan jangan kedatangan gila pada suku harinya, insya-Allah.
esok, lusa kita sambung. Tengok keadaan, kalau tidak ada kesempatan nak habis sebelum puasa, dia akan ubah jadual setiap hari. Tetapi tengok yang hari akan datang lah, maklumat buat masalah ni selang sehari. Baik, tanda dekat itu. Dan jangan kedatangan gila pada suku harinya. Dia ada bahasan sedikit tentang gila. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Cukup. Qalilan sara jabalan. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Masalah fiqah walaupun sedikit tapi masalah dia banyak. Fiqah masalah dia banyak. Boleh kita fikir, boleh kita ingati, mengamat-amati. Sebab ia berkaitan dengan hukum. Hukum sah, hukum batal, hukum wajib, hukum sunat. Itu orang panggil hukum takrifiyah, yang diberati hukum di atas kepala, 5 hukum. Maka wajib kita ambil tahu lah. Wajib kita mengaji lah. Habis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi keberkatan pada umur. Boleh kita meneruskan pengajian. Boleh kita meneruskan segala amal ibadat. Sampai mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alaina futuhal arifin fahina fid din wa bimnitama' risalata wa nubuwata ala samawati wal ardh. Alhamdulillah rabbil alamin.